Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Daulat tuanku, daulat tuanku. Betapa hebatnya Sultan Abdullah yang menjadi di Pertuan Agong kita pada waktu ini. Sudah beliau begitu aktif melawat rakyat, dan yang paling terbaru, keterujaan rakyat melihat baginda dan permaisuri membacakan berita di televisyen. Dan yang paling menarik sekali bagi kami yang ada di Sabah ialah siri lawatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang amat memujakan rakyat Sabah dan Sarawak di Borneo. Daulat tuanku, daulat tuanku. Terima kasih tuanku. Tidak habis dengan kejutan luar biasa daripada yang di Pertuan Agong itu. Ini pula kejutan yang lagi luar biasa daripada Agong yang pastinya tak pernah disangka-sangka oleh Perikatan Nasional dan Pembangkang. Rupa-rupanya selama ini Sultan Abdullah tak pernah langsung ambil allowance yang di Pertuan Agong. Bayangkan, yang di Pertuan Agong tak pernah langsung ambil allowance yang di Pertuan Agong. Tapi ada pula menteri-menteri yang makan gaji buta. Kerja entah apa, kerja hasilnya entah apa, pergi kemana pun tak tahu kenapa, tak tahu apa, dan yang lebih menyakitkan hati, jarang pula hadir ke parlimen dengan pelbagai alasan, dan ada juga yang tak tahu alasannya apa, tapi ambil pula allowance. Tak perlulah sebut nama mereka, kerana anda mungkin tahu. Tak kiralah mereka itu daripada kerajaan kah, daripada pembangkang kah, anda harus malu dengan tindakan Sultan Abdullah yang tak pernah langsung ambil allowance ini. Mesra dan cakna kesejahteraan rakyat, itulah kepribadian yang di Pertuan Agong. Abdullah Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkongsi pengalaman sebagai antara individu yang begitu dekat dengan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, bekas pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, yaitu Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin berkata, istilah raja dan rakyat berpisah tiada jelas terserlah sepanjang tempo pemerintahan Al-Sultan Abdullah. Selama tempo pemerintahan, itulah baginda yang sebenar. Itu adalah sifat semula jadi baginda sebagai Sultan Pahang. Baginda yang akan turun untuk sama-sama membantu rakyat, khususnya ketika berlaku malapetaka seperti banjir, kebakaran, bahkan kemalangan. Apabila berlaku banjir khususnya di Pahang, tuanku akan turun untuk bersama-sama dengan rakyat bagi mengharungnya. Malah tuanku juga akan meminta bantuan dari luar untuk menggantikan rumah-rumah rakyat yang telah rosak, katanya. Mengimbau kembali momen ketika Al-Sultan Abdullah sanggup menghentikan kenderaan untuk membantu mangsa kemalangan jalan raya, Ahmad Fadil yang kini bertugas sebagai Duta Besar Malaysia ke Emirat Arab Bersatu UAE menyifatkan Seri Paduka Baginda sangat prihatin akan kesejahteraan rakyat. Kadang-kadang tuanku akan membawa kenderaan sendiri, dan apabila terlihat ada kemalangan jalan raya, tuanku akan berhentikan kenderaan untuk pastikan mangsa kemalangan itu dibawa ke hospital, dan Seri Paduka Baginda akan menanggung kos rawatan yang diperlukan. Untuk makluman, tuanku juga tidak ambil allowance sebagai yang di Pertuan Agong sehingga sekarang, dan allowance baginda termasuk Raja Permaisuri Agung dihalalkan kepada yang memerlukan. Ketika itu tabung COVID-19, tetapi ia tidak diwar-warkan. Itu antara Seri Paduka Baginda, Kementerian Keuangan dan Jabatan Perdana Menteri, kata beliau lagi. Menceritakan pengalaman mencabar berdepan penularan wabak COVID-19, beliau berkata, Al-Sultan Abdullah sangat bimbang akan keselamatan dan kesihatan rakyat pada ketika itu, memandangkan wabak berkenan pertama kali berlaku dalam negara. Katanya Seri Paduka Baginda banyak mendengar taklimat daripada Ketua Pengarah Kesihatan ketika itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah,
Kementerian Kesihatan dan ahli profesional lain setiap minggu tanpa gagal bagi mencari solusi terbaik dalam memastikan kesejahteraan rakyat kekal terjamin. Malah semasa COVID-19 merebak dan petugas Istana Negara ada yang mula menunjukkan simptom jangkitan virus itu, Baginda begitu bimbang dan ambil berat akan kesihatan kami. Ternyata bahawa apa yang ditunjukkan oleh Tuanku Agong perlu diteladani oleh rakyat, iaitu dalam aspek mematuhi prosedur operasi standard SOP. Tuanku Agung juga berulang kali mengingatkan rakyat untuk mematuhi SOP bagi melindungi diri daripada jangkitan. Katanya, di sebalik karakter Al-Sultan Abdullah yang begitu dekat dengan rakyat, Baginda juga seorang ketua negara berkaliber dalam memacu sektor ekonomi dan pentadbiran negara di persada antarabangsa. Ahmad Fadil berkata, Baginda berperanan besar dalam mengeratkan hubungan Malaysia di pentas antarabangsa dan ini jelas dibuktikan antaranya apabila Al-Sultan Abdullah berupaya mengeratkan hubungan antara Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ini ternyata pada 5 hingga 6 Oktober lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan lawatan ke UAE dan berupaya mendapatkan pelaburan ekonomi yang baik daripada UAE, dan mereka pelabur bersetuju melabur kira-kira RM40 bilion di Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kejutan paling luar biasa, dahsyat, ngeri, dan amat-amat menyakitkan hati Mahathir. Ini apabila satu kenyataan dikeluarkan, yaitu tiada keluarga patut jadi lebih kaya dari negara. Itu kenyataan daripada Saleh Kurwa. Saudara-saudara sekalian, tiada warga negara atau keluarga seharusnya jadi lebih kaya daripada negara, kata bekas Menteri Saleh Said Kurwa. Dia berkata, ini kerana individu atau keluarga itu kemudiannya boleh memberi pengaruh yang tidak wajar terhadap negara dan takbir urusnya, kata beliau lagi. Kita tidak seharusnya membenarkan keadaan di mana rakyat atau keluarga persendirian boleh menjejaskan kepentingan awam negeri atau negara serta demokrasi. Tetapi jika rakyat atau keluarga persendirian jauh lebih kaya daripada perbendaharaan negara, mereka boleh mengawal dan mempengaruhi keputusan utama kerajaan serta sistemnya, katanya di Facebook tanpa menamakan sesiapa. Pada 21 Disember, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersil tinggi yang terletak di Kuala Lumpur. Bangunan itu dimiliki oleh keluarga bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan juga sekutu rapat Dr. Mahathir Mohamad bekas Perdana Menteri Malaysia. Pada 9 Januari, SPRM mengesahkan Daim dan keluarganya sedang disiasat berhubung pendedahan mengenai kekayaannya dalam kertas Pandora. Pendedahan mendapati bahawa dalam rekod itu sahaja, anak Daim, isteri atau rakan perniagaan yang dikenali bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya kira-kira RM141 juta. Pada 18 Januari, SPRM menyoal anak sulung Mahathir iaitu Mirzan untuk membantu siasatan berhubung kebocoran kertas Panama. Selain daripada itu, telah disahkan bahawa SPRM menghendaki anak Mahathir iaitu Mirzan untuk menyatakan aset, mengisytiharkan aset kekayaan beliau dalam masa tempoh 30 hari. Itu telah menyebabkan Mahathir Mohamad terlompat jua akhirnya. Suruhanjaya itu berkata, notis turut dikeluarkan kepada Mirzan di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan B Akta SPRM 2009 yang memerlukannya mengisytiharkan semua aset alih dan tak alih di Malaysia
dan luar negara dalam tempoh 30 hari. Mahathir mengecam siasatan itu dan menyifatkannya sebagai penganiayaan politik terhadapnya dan keluarganya dengan mendakwa bahawa salah seorang anaknya diugut hukuman penjara 5 tahun. Sehubungan dengan itu, Saleh berkata, pentadbiran sekarang mahu mewujudkan takbir urus yang baik dan pengagihan kekayaan yang saksama bagi memastikan ekonomi negara kekal sehat. Ini pada pendapat saya, kata beliau, adalah apa yang kerajaan mahu beri jaminan kepada rakyat. Oleh itu, mereka mungkin memerlukan rakyat atau keluarga tertentu yang mempunyai harta yang besar untuk mengisytiharkan harta mereka bagi memastikan sejauh mana kekayaan mereka. Usaha ini boleh memberikan kesan jangka panjang yang positif kepada rakyat dan negara, kata bekas Ketua Menteri Sabah itu lagi. Dalam amalan pengisytiharan aset yang betul dan percukaian yang adil adalah pendekatan yang positif dan semua pihak harus mengalu-alukannya, terutamanya kepada golongan kaya, tambahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya pengukuhan kata-kata daripada Saleh Said Kerouac ini, maka kita harus tahu bahawa di Malaysia tidak ada keluarga yang perlu lebih kaya daripada negara ini untuk mengelakkan daripada sebarang kesan negatif dalam jangka panjang. Selain daripada itu, seperti yang Said Kerouac katakan, jangan sampai ada orang yang boleh mempengaruhi dasar kerajaan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.